Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so hari ni kita dah masuk minggu kedua PDPR. Okay, tahniah pada siapa yang ikut kelas cikgu, yang hantar kerja rumah. Okay, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, dan cikgu harap minggu ni lagi ramai lah yang join kelas. Yang masuk kelas tu tolong ajak kawan-kawan sekali. Ajak kawan-kawan sekali masuk kelas cikgu, buat latihan, hantar. Okay, nak bincang pun tak apa. Okay, nanti masuk sekolah nanti ingatkan cikgu akan bagi reward pada siapa yang rajin hantar kerja, rajin masuk kelas cikgu. Okay? Okay, so hari ni kita nak masuk pelajaran barulah. Kita nak sambung sebenarnya. Kita letak sini. Okey, nak sambung dengan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, sebelum ni kita belajar apa? Kuasa 2 dan punca kuasa 2 kan? Kalau kuasa 3 ni sama je sebenarnya. Dia kalau tadi tu kuasa 2, ni kuasa 3. Kita darab sebanyak 3 kali. Okey. So untuk soalan yang pertama tu isikan tempat kosong ni, dia nak nyatakan je lah. Ini kalau 1 cube maknanya 1 kuasa 1 kuasa 3 kat sini kan. Okey, so sini 2 kuasa 3. Okey, maknanya 2 itu kita gandakan. 2 cube itu kita gandakan sebanyak 3 kali. Okey, 3 kuasa 3. 3 cube tu kita gandakan sebanyak 3 kali. Okey, kemudian 5 kuasa 3. Kita dapatlah yang tu, okey. Seterusnya nombor 17. Okey, ini buku modul muka surat 37 Alright. Okey. Seterusnya, hitung kuasa 3 setiap nombor berikut. Okey, so dia nak kamu nyatakan kuasa 3 dalam bentuk A darab A darab A dan A kuasa 3. Okey, itu ada contoh yang pertama. Okey, kalau 7, nombor 7, kita kuasakan 3 maknanya 7 darab 7 darab 7. Okey. Jadi 7 darab 7 darab 7. Kuasa 3 boleh ditulis dengan cara lain macam inilah. 7 dekat atas tu kita letak 3 huruf kecil. 3 kecil tu. Okey, kemudian kalau negatif 0.3. Okey, kalau negatif cikgu nak kamu buat dalam kurungan. Okey, negatif 0.3 maksudnya negatif 0.3 darab 0.3 darab 0.3. Okey. Okay, kalau dalam bentuk kuasa 3, kita buat dalam kurungan, kita tulis, kita letak 3 kecil tu kat atas. Okey, sama juga dalam pecahan. Okey, dalam pecahan pun sama je sebenarnya. Okey, kejap dalam pecahan. Okey, dalam pecahan awak buat je 2 1/4. Jadi kita buat dalam kurungan 2 1/4. Kalau dia nak dalam bentuk A darab A darab A, awak buatlah macam ni. 2 1/4 darab 2 1/4 darab lagi 2 1/4. Okey, comotlah sikit. Okey, kemudian kalau nak dalam bentuk A kuasa 3, ambil balik semula 2 1/4, letak dalam kurungan kuasa 3 kan. Okey. So senang je lah yang ini. Cumanya kalau dalam pecahan, dalam negatif, kita buat dalam kurungan. Okey? Okey. Okey, muka surat seterusnya nombor bukan muka surat seterusnya, nombor 18 bawah tu. Okey, dekat atas tu dia beritahu yang atas ni, okey. Kuasa 3 sempurna ialah suatu nombor yang merupakan hasil darab 3 faktor yang sama. Samalah Contoh dekat bagi kat situ 3 darab 3 darab 3 sama dengan 27. So mana kuasa 3 sempurna dia? Yang inilah 27 adalah kuasa 3 sempurna. Iaitu dia daripada nombor yang sama didarabkan 3 kali. Okey, soalan nombor 18. Bulatkan semua nombor kuasa 3 sempurna. Ini contoh dia. Okay, yang lain tu cuba kamu cari sendiri. Main-main dengan kalkulator. Tekan 3 kuasa 3 berapa.
Okey. Macam 8 ni hasil daripada apa? 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, so dapatlah 8. Cubalah tekan pula 3 darab 3 darab 3 apa? 27. Ada tak 27 dalam senarai tu? Kemudian tekan 4 darab 4 darab 4 berapa? Cari. Okey, bulatkan mana yang kuasa 3 sempurna. Okey. Nombor 19 yang bawah tu, isikan tempat kosong. Okey, ni pun senang juga. Kan? Ni. Okey, dia suruh kamu masukkan dalam nilai ni. Ini punca kuasa 3 lah. Okey. Katakan dia kata 3 4 3 sama dengan 7 darab 7 darab 7. Okey, kalau punca kuasa 3 4 3, maksudnya sebelah ni pun kita puncakan. Okey. Jadi 7 darab 7 darab 7. So dapatlah jawapan dia 7. Ataupun kita tengoklah nombor apa yang berulang. Okey, nombor apa yang berulang adalah 7. So 7 lah jawapan dia. Okey. Sama juga dengan ini. Kalau dia minta punca kuasa 3 negatif 0.064, macam mana nak buat? Awak puncakan ujung ni. So nombor apa yang berulang tu? Nombor apa? Negatif 0.4. So jawapan dia negatif 0.4. Okey, pecahan pun tak ada masalah. Sama juga. Okey. Dia punya kaedah dia sama juga. Bagilah nombor perpuluhan ke pecahan ke, kaedah dia sama. Okey. Okey, seterusnya dia suruh cari nilai kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator. Okey, maksudnya dia nak kamu tahu negatif 2 kuasa 3 tu maksudnya apa. Okey, so kita tahulah negatif 2 kuasa 3 ni maksudnya negatif 2 tu darab lagi negatif 2, darab lagi negatif 2. Kan? So bila negatif 2 darab negatif 2, awak dapat 8. Kemudian 8 tu darab negatif 2, dapat negatif 8. Negatif 2 darab negatif 2, awak dapat 4. Positif 4. 4 darab negatif 2, dapat negatif 8. Okey. Macam tu juga dengan soalan sebelah tu 9 kuasa 3 kan. So nak buat macam mana? Kalau 9 kuasa 3. Okey, 9 kuasa 3 maksudnya 9 darab 9 darab 9. Okey, siapa tak hafal sifar 9 tak apalah, teruslah guna kalkulator. Dapatlah 7 2 9. Okey, dan seterusnya. Okey, bawah tu ada perpuluhan, tak apa, sama juga. 0.8 darab 0.8 darab 0.8. Okey, dah tulis macam ni, barulah nak tekan kalkulator pun tekanlah. Okey, dapat jawapan. Okey, ini dalam bentuk pecahan pula. Okey. Yang pecahan ni kalau dalam nombor bercampur, so kita kena buat apa dulu? Tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, so 3 darab 2 tambah 1 tu. 3 darab 2 6. 6 tambah 1 tu 7. So dapat 7 per 3. Kuasakan 3. So maksudnya 7 per 3 darab 7 per 3 darab 7 per 3. Okey, atas darab lah. 7 darab 7 darab 7 dapat 3 per 3 4 3. 3 darab 3 darab 3 darab 3 dapat 27. Okey, nak jawab jawapan dalam ni pun boleh. Tapi kalau awak tekan kalkulator, awak terus dapat dia dalam pecahan tak wajar. Okey, ni jawapan akhir dia. Okey, senang kan? Okey, nombor 21 guna kalkulator. Lagilah senang. Tekan je kalkulator terus dapat jawapan. Cumanya apa cikgu cakap? Kalau nak guna kalkulator, kalau dia pecahan ataupun dia negatif, cikgu nak kamu letak dalam kurungan. Okey, dalam kalkulator tu ada button kurungan kan? Buat dalam kurungan. Okey, dan cikgu nak terangkan sedikit kat sini. Okey, tengok kat sini. Okey, A per B kuasa 3 maksudnya atas tu kita darab A per B darab A per B darab A per B, betul. Okey. Bukannya atas je kita darab 3 kali. Bawah kita tak darab 3 kali. Yang ni salah. Ataupun bukannya bawah dia darab 3 kali, atas tak darab. Ni salah. Atas dengan bawah kena darab 3 kali. Okey.
Okey, nombor 22 tu, muka surat 38 tu, cikgu lupa pula nak tengok gambar tadi. Okey, yang tu dia suruh kamu cari punca kuasa 3 menggunakan kaedah pembahagian berulang dengan dan faktor perdana. Okey, itu tak perlu, cikgu nak kamu guna kalkulator sahaja. Kamu tekan kalkulator, contoh punca 32197, terus tulis jawapan. Okey? Alright, okay, kita teruskan dengan nombor 23. Okey, cari nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sama dengan latihan sebelum ni. Maksudnya, kita tahu negatif 8 ini daripada mana? Adalah daripada negatif 2. Okey, negatif 2 yang didarabkan sebanyak 3 kali. So, masukkan dalam kat bawah tu. Okey, ataupun kalau kamu tak tahulah, kamu tekanlah dulu kalkulator punca kuasa 3 negatif 8 kan. Lepas tu dapat negatif 2 kan. Jadi kamu buatlah dalam kat bawah tu negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Minta maaf lah ya. So punca kan. So nombor apa yang berulang? Nombor negatif 2. So jawapan dia negatif 2. Okey. Sama juga dengan 0.027. Okey, cikgu tahu ada yang macam 27 ni daripada nombor apa ya? Fikir-fikir kan. Kalau siapa yang tahu, bagus. Lagi bagus kan. Okey, 27 ni daripada, dia dah ingat maksudnya. 3 darab 3. Okey, tapi ni perpuluhan maksudnya 0.3. So, dia terus buat kat bawah tu. Dia terus buat okey, 0.3 darab 0.3 darab 0.3. Okey, kemudian kita puncakanlah dulu. Okey. Kemudian bawah tu apa nombor yang berulang? 0.3 jawapan dia. Okey, kalau tak tahu tak apa, kamu terus guna kalkulator. Okey, sama juga yang bawah ni. Okey, cuma kalau yang ni nak buat macam mana kalau dia bagi nombor bercampur macam tu? Kita kena tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, kalau kat yang ni bila kita tukarkan kepada pecahan tak wajar, awak dapat 8 darab 3 berapa? 24 kan? 24 tambah 3, 27. So, dapat kat sini 27/8. Okey, punca kuasa 3. Okey, 27/8 ni, 27 ni hasil darab apa? Apa darab apa? Darab apa dapat 27? 3 kan? 3 darab 3 darab 3. Bawah ni apa darab apa? Darab apa dapat 8? 2 kan? 2 darab 2 darab 2. Okey. So puncakan macam ni. Okey. Okey, so dapat jawapan dia 3/2. Okey, ni sorry ya cikgu buat panjang-panjang pula. Ni patutnya tak boleh panjang-panjang ni. Cikgu padamkan. 3/2. 3/2. Okey. So dapat 3/2. Boleh? Yang seterusnya pun sama. Okey? Tak faham terus PM cikgu tau. Tanya je cikgu. Cikgu akan ajar lagi sekali. Okey. Okey, 24. Senang saja guna kalkulator. Okey, so tekan je lah kalkulator. Ada kan kalkulator kamu dia ada tulis tekan button yang mana? Sebelum cikgu lupa, nanti ada yang tak buat, ada yang tak tahu lagi, tak tahu nak cari kat mana. Cari button. Cikgu rasa ada tulis dekat sini 3, punca kuasa 3 button ni. Tekan button ni dulu baru tekan nombor. Okey, tekan button ni baru tekan 2018 contoh. Okey. Lepas tu awak dapatlah jawapan. Alright. Okey, seterusnya dia minta soalan 25, anggarkan nilai bagi setiap nombor berikut. Ini pun sama ya, ada latihan dalam kuasa 2 hari tu pun ada macam ni juga. So apa yang kita kena buat? Okey, apa yang kita kena buat kat sini? Dia bagi nilai 77. Okey, jadi kita tengok 77 ni apakah kuasa 3 sempurna yang dekat dengan 77. Okey, ni cikgu senaraikan. Okey, kuasa 3 kuasa 3 yang ada. Okey, katakan yang ni 8 ni adalah 2 kuasa 3 dapat 8.
3 kuasa 3 dapat 27, 4 kuasa 4 dapat 64, 5 kuasa 5 125 dan seterusnya. Okey. Jadi 77 ni dia dekat dengan, kita tengok dia dekat dengan 64 dan juga 125. Dia antara 64 dan 125. Jadi kita pilih, kita buat tanda macam ni lah, dia di antara 64 dan juga 125. Okey, kemudian baru kita puncakan tiga-tiga. 64 kita puncakan, 77 puncakan semua. Lepas tu kita tengok letak jawapan, punca 364 berapa? 4 ni 5. Okay, ni bila awak tekan kalkulator, awak tengok dia menghampiri nilai 4. Jadi jawapan dia 4. Okay, sama juga dengan 500. Okay, 500 ni dia dekat dengan, okay, sekejap, 343 dah. Okay, ni 512. Ada satu lagi sini. Okay, punca 3500 ini dia dekat dengan 343 dan 512. Kita ambil antara inilah. Okey. Sekejap tahu. Okey. Ni kita ada 512. Okey, jadi kalau 500 buat sama jalan kira dia. 500, letak 500. Okey, antara 500 adalah di antara kuasa 3 sempurna, 343 dan juga 512. Okey, lepas tu dia minta punca 3500 kan. Okey, awak puncakanlah. Punca 500 ini. Yang ni pun awak punca 3 Okey, ini 343, punca 3 dan juga punca 3512. Okey, cikgu minta maaf ya, cikgu tulis macam ni harap nampak dengan jelas lah. Okey, lepas tu kita buat apa? Okey, kita selesaikan. Okey, 343 ni kita dapat adalah 7. Okey, yang ni tak payah selesaikan lagi. Buat je macam ni dulu, 500 dulu. Okey, yang ni pula bila kita selesaikan, ini 8. Okey. Kemudian bila kamu tekan kalkulator 500, punca kuasa 3 500, dia mendekati 7. Okey, jadi buatlah jawapan seperti itu. Buatlah jawapan macam ni tadi. Okey. Ni tanda ni maknanya lebih kurang lah. Okey, tanda sama dengan yang berlengkuk tu maksudnya sama dengan. Okey, last sekali yang ada nak habis dah kelas. Okey, yang last kali ni senang je. Kita dia campuran operasi. Okey, tapi kita selesaikan satu-satu lah. Okey, contoh ya. Yang contoh ni awak tengok, negatif 3 kuasa 3 tambah punca 64 darab negatif 2 kuasa 2. Okey, kita selesailah satu-satu. Okey, negatif 3 kuasa 3 dapat 27. Okey, cikgu besarkan. Okey. Okey, negatif 3 kuasa 3 selesai, dapat jawapan dia negatif 27. Okey, kemudian selesai pula punca 64, tekan je kalkulator, dapat 8. Okey, selesai pula yang ni, negatif 2 kuasa 2, tekan kalkulator, dapat 4. Okey, dah selesai macam ni, baru kita tengok mana nak selesai dulu. Ada tambah, ada tolak, ada darab. Mana nak buat dulu? Kita buat darab lah dulu. Okey, kita buat darab dulu. Selesaikan darab dulu. Okey, so negatif 27 ni bawa turun bawah. Darab 8 darab 4, 32. So dapat jawapan dia 5. Senang kan? Okey, jom kita cuba buat soalan sebelah ni. Okey, 0.5 dulu. 0.5 kita selesaikan satu-satu. 0.5 kuasa 2. Kita tekan kalkulator dapat berapa? Okay, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 0.25. Okey, tambah. Okey, punca 3 164. Kita tekan kalkulator. Okey, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 1/4. Okey, punca 0.04. Tekan kalkulator. Okay, cikgu dapat 0.2. Okey. Dah macam ni, ada tambah ada tolak. Mana-mana nak buat pun boleh. Kalau tambah dengan tolak kan. Direct je. Awak tekan kalkulator. 0.25. Okey. Tambah. Buat dalam kurungan. 1/4 ni.
Okey, kemudian tolak 0.2. Okey, dapat jawapan akhir dia 0.3. Sama tak jawapan kita? Okey, so sekejap itulah jawapan dia. Okey, nombor ni pun tak ada masalah. Kita tengok. Okey, kita tengok C pula. Okey, C ni nak buat yang mana? Pun sama jugalah. Okey, yang ini tekan kalkulator dapat 10. Okey, tolak. Tulis balik tolak kat bawah ni. Okey. Yang ini selesaikan dulu. Okey, tekan je dalam kalkulator tu. -3 tambah. Buat dalam kurungan. Tarik macam mana yang dah tertulis atas buku kamu tu. Tarik macam tu dekat dalam kalkulator. Okey. Lepas tu kuasa 2 kan. Okey, ataupun nak selesai dulu pun boleh. Nak selesaikan kan -3 tambah 1/2 dapat -5/2. Okey, lepas tu baru kuasa 2 kan. Okey, ni 10, yang ni kuasa 2 kan. Okey, yang daripada atas ni dia kuasakan 2 daripada atas ni. Okey, lepas tu dapat jawapan last. Okey. Okey, D ada masalah tak? Nampak macam banyak je D ni Okey, tak ada masalah pun D tu. Awak selesaikan dulu punca 3, 5, 1, 2, awak akan dapat 8. Lepas tu awak bahagi -4. Okey, bahagi -4. Okey, dah selesai kan? Awak selesai ni 8 bahagi -4. Ni semua ni dalam kuasa 2. Okey, selesai dulu kat dalam. 8 bahagi -4 dapat berapa? -2. Okey, so -2 kuasa 2 kan. So last sekali awak dapat 4. Senang sahaja. Okey, itu sahaja kelas kita hari ini. Jadi latihan kamu adalah dari muka surat 37, 38 dan 39. Okey. Nanti nak tulis kehadiran kamu dan hantarlah kat cikgu. Nanti cikgu semak. Okey. Okey. Assalamualaikum.